Hari ini kita nak belajar mengenai makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okey, apa maksud makanan kesihatan? Bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Antara isu yang berkaitan dengan makanan kesihatan termasuk kebolehdapatan makanan kesihatan. Okey, dengan harga makanan kesihatan. Kalau harga makanan kesihatan selalunya sangat tinggi, okey. Kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Okey, kita ada suplemen kesihatan. Apa maksud suplemen kesihatan? Merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Contoh kalau kita ambil vitamin C setiap hari, itu adalah suplemen kesihatan. Okey. Selalunya bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan. Okey, dalam kuantiti yang kecil tapi dia mempunyai kepekatan yang tinggi. Isu yang berkaitan adalah dos pengambilan sebab setiap individu tu dia punya keperluan badan adalah berbeza. So, hasilnya pengambilan suplemen ni kurang atau berlebihan sering berlaku dan dapat menyebabkan kesan buruk kepada pengguna. Okey, kita ada dasar keselamatan makanan kebangsaan. Ini adalah untuk melindungi orang awam daripada risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan. Lepas tu makanan kesihatan dan suplemen kesihatan tiruan untuk melindungi orang awam daripada bahan tiruan. Okey. So, pihak berkuasa kawalan dadah diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Okay, so mesti kena ada pelekat dengan label dan kod QR. Kalau you tengok sini contoh, okay, dia ada nama KKM, lepas tu ada label, lepas tu ada kod QR, lepas tu ada nombor macam ni. Maksudnya dia dah diluluskan oleh KKM, dah daftar di bawah KKM. Okey. Okey, kita ada dua akta. Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Okey, Akta Makanan 1983 dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai daripada bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Okey, secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Okey, Peraturan Makanan 1985 ni berada di bawah Akta Makanan 1983. Okey, mengikut Peraturan Makanan 1985 ni, okey, mesti kena ada maklumat dalam label makanan seperti ini. Okey. Semua maklumat yang ada, yang pertama, nama sebutan sebenar makanan. Mesti nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Okey, senarai ramuan. Ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan menurun. Okey, ini ramuan. Okey, tepung gandum, susu tepung, apa semua tu dalam ikut berat. Okey, maksudnya kalau yang ni, yang pertama ada tepung gandum, maksudnya tepung gandum yang paling banyak digunakan untuk membuat roti. Okey, arahan penyimpanan. Okey, ikut arahan penyimpanan yang disarankan. Okey, dia mesti kena ada arahan penyimpanan. Kena letak dalam peti sejuk ke, kena letak di kawasan tempat yang kering ke, macam tu. Okey. Maklumat pengeluaran, nama dan alamat pengilang, pembungkusan atau ejen. Termasuk kalau produk import. Kalau diimport dari negara lain, nama maklumat negara lain tu mesti kena ada di sini. Okey? Penandaan tarikh. Pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh luput, expire date. Itu mesti kena ada untuk bahan makanan. Pernyataan mengenai kuantiti berat atau isi padu. Pernyataan mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Nampak berat bersih, berapa gram. Itu mesti kena ada. Pernyataan aditif makanan. Perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan, iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisioner makanan. Apa yang digunakan mesti kena tulis dekat sini.
Okey, pelabelan makanan. Maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Okey, yang macam ni. Okey. Akuan pemakanan menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Contoh dia tinggi kalsium ke, tinggi vitamin C ke, macam tu. Okey, itu akuan pemakanan. So, semua ini penting. Mesti kena ada dalam label sesuatu produk makanan. Okey, status halal makanan. Imbas kembali tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia. Tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Okey, ini adalah label halal. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.